Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kita akan berkongsi cerita mengenai sebuah kisah kerajaan Islam yang pernah bertapak di Andalusia. Andalus merupakan sebuah kerajaan Islam yang terbina dengan darah dan air mata. Bermula pada tahun 711 Masihi sehinggalah 1492 Masihi, ia kekal menjadi sebuah kerajaan yang agung. Ada apa dengan nama Andalus? Andalus ia merangkumi 3 buah negara. Yang pertama adalah negara Sepanyol, yang kedua adalah negara Portugal dan juga sebahagian daripada selatan Perancis. Andalusia diambil daripada nama penduduk-penduduk Vandals yang merupakan penduduk asal di sana. Pada awalnya, nama itu dikenali sebagai Vandalusia, tapi lama kelamaan mengikut lahjah dan sebutan orang di sana, ia bertukar menjadi Andalusia. Jika kita lihat pada namanya saja, kita dapat mengetahui bagaimanakah level ataupun ketinggian akhlak kaum muslimin pada ketika itu, bagaimana mereka menyantuni dan juga meraihkan penduduk asal di sana dengan menamakan dengan nama mereka. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang cerita ini, we have to know what are the reason, what are the big why they want to conquer Andalus. Jadi, meminjam kata-kata Uthman bin Affan, dikata kita hanya dapat menaklukkan Eropah dengan hanya menaklukkan pintunya, dengan hanya membuka pintunya, dan pintu gerbangnya adalah Andalusia. Namun Uthman bin Affan tidak dapat merealisasikan cita-citanya kerana berlaku pemberontakan dan juga pergelutan dalam negerinya. Saya bawakan lagi satu kisah di mana ketika tentera muslimin berhadapan dengan tentera Persia, Rabi bin Amir pada ketika itu ditanya oleh Rustam, yakni pemimpin Persia, akan 3 perkara. Yang pertama dikata, apakah yang membawa kalian jauh meninggalkan negeri kalian menuju ke tempat ini? Dia kata apa? Allah lah yang mengeluarkan kami menuju ke tempat ini. Yang keduanya dikata, apakah yang dijanjikan kepada kalian? Allah menjanjikan kepada kami hidup dalam kemuliaan atau mati dalam kesyahidan. Yang ketiganya adalah, apakah misi kalian? Misi kami tidak lain hanyalah untuk mengeluarkan mereka daripada penyembahan sesama manusia kepada penyembahan Tuhan Yang Maha Esa, dan mengeluarkan mereka daripada gelapnya cahaya jahiliyah menuju terangnya cahaya Islam. Dan di sini dapatlah kita simpulkan bahawa dalam apa jua peperangan yang disertai oleh kaum muslimin, tidak lain hanyalah untuk menukar sujud sesama manusia kepada sujud Yang Maha Esa. Bukanlah seperti yang dimomokkan oleh para sejarawan barat yang mengatakan Islam berperang hanyalah untuk meluaskan kuasa, meluaskan wilayah takluknya dan sebagainya. Tidak, sama sekali. Jadi sekarang ni kita dah tahu apakah di balik nama Andalusia itu sendiri dan apakah sebab-sebab utama yang mendorong kaum muslimin untuk membuka Andalus itu. Jadi, jom kita hadam lumat kisah ini. Dahulunya, Spain ini diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Rodrik. Raja ini daripada kerajaan Visigoth, dia berbangsa Gotik. Dia sangat zalim, sangat kejam dan melakukan pelbagai penindasan kepada rakyatnya dengan mengenakan cukai yang tinggi, walaupun rakyat ini ada sama agama dengan dia. Jadi, lebih teruk lagi apabila seorang anak raja, seorang anak gubernur di Spain, iaitu Florinda, diperkosa oleh Raja Rodrik. Ayah mana yang tak sayangkan anak, dan ayah mana yang sanggup anaknya diperlakukan sedemikian rupa. Jadi tapi marahnya Raja Julian ini tidak ke mana. Kerana apa? Dia tahu dia tidak dapat berbuat apa dengan kekuatan yang dia ada. Jadi dia meminta bantuan daripada Musa bin Nusayr, seorang gubernur di Afrika, untuk menggulingkan dan menjatuhkan Rodrik. Jadi jika kita fikirkan dalam banyak-banyak negara, mengapakah Afrika menjadi pilihan dia? Kerana apa? Kerana dia pernah dengar orang Yahudi yang pernah duduk di dalam pemerintahan Islam pada ketika itu diperlakukan dengan adil, dia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Jadi dia meminta bantuan daripada Musa bin Nusayr. Dia kata apa? Aku lebih rela kalian takluk, kalian perintah walaupun kalian tidak seagama dengan aku, daripada sama-sama Kristian tetapi berperangai teruk dan melakukan penindasan. Raja Julian mengatakan, aku tak minta apa-apa balasan, aku hanya nak tengok satu benda, iaitu Rodrik jatuh.
Bagai pucuk di cerita ulam mendatang, Musa bin Nusair tanpa berlengah meminta keizinan daripada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah pada ketika itu, untuk melaksanakan misi membuka Andalus. Setelah mendapat keizinan daripada Khalifah, beliau melantik seorang anak muda seorang pahlawan berbangsa Barbar, yakni Tariq bin Ziyad, untuk memimpin misi pada kali ini. Jadi Tariq bin Ziyad mempersiapkan pasukannya pada awalnya sebanyak 7,000 orang dan ditambah pula seramai 5,000 orang dan mencukupkan jumlah keseluruhannya seramai 12,000 orang. Jadi 12,000 orang ini pergilah menentang tentera Rodrik. Tapi sebelum tu, Tariq bin Ziyad ni menghantar seorang perisik ke dalam negeri untuk melihat di manakah lokasi pendaratan, apakah kekuatan dan kelemahan musuh yang perlu diketahui. Jadi setelah didapat kumpul segala maklumat ni, dia pun membawa semua pasukan dia merentas Selat Gibraltar hampir sejauh 15 km. Sebelum sampai ke Spain, Tariq bin Ziyad ini membawa tentera dia mendarat ke Bukit Karang. Bukit Karang yang pada hari ini dikenali sebagai Gibraltar. Diabadikan namanya daripada Jabal Tariq, yakni Bukit Tariq. Jadi di bukit inilah Tariq bin Ziyad menghidupkan semangat dan roh perjuangan tentera dia. Dia kata apa? Wahai tenteraku, kemana lagi kita nak lari? Di belakang kita ini laut yang terbentang luas dan di hadapan kita ini musuh yang nyata. Dan kita semua tiada pilihan kecuali demi Allah. Kita kena betulkan niat kerana Allah. Kerana untuk mendapatkan kemenangan sama ada di dunia maupun di akhirat, kita kena betulkan niat kita kerana Allah. Dan juga sabar dalam menghadapi musuh kerana Allah menjanjikan apabila kita bersabar dalam menghadapi setiap kesulitan, Allah akan mengganjarkan kesenangan yang berpanjangan. Dan insya-Allah aku akan memastikan bahawa aku akan maju kepada Rodrik. Memang fitrah seorang manusia merasa takut dan gelisah dengan perkara yang tidak diketahuinya, merasa gerun dan gelisah dengan sesuatu kekuatan yang nyata. Seperti ini jugalah yang dialami oleh tentera muslimin pada ketika itu, kerana mereka harus berhadapan dengan tentera Rodrik yang jauh kuantitinya lebih banyak daripada mereka, 100,000 orang melawan 12,000 orang. Tetapi setelah Tariq bin Ziyad menghidupkan semangat dan roh perjuangan dalam diri mereka, maka tak kala itu seakan tercabutlah rasa takut di dalam hati-hati mereka, kerana mereka tahu mereka ada satu talian hayat dan cukuplah pergantungan mereka hanya kepada Allah, dan cukuplah Allah yang akan memenangkan perjuangan ini. Jadi cut short story, bertemulah mereka di Algeciras. Algeciras merupakan tempat pertemuan antara tentera pasukan Rodrik dan juga tentera pasukan Tariq bin Ziyad. Seperti biasa dalam apa jua peperangan, muslimin akan memberikan tawaran perdamaian kepada tentera musuhnya berkata 3 perkara, iaitu aslim taslam, masuklah Islam nescaya kamu akan selamat. Yang keduanya, jika kamu tak mahu masuk Islam, maka kamu kena bayar jizyah. Jika kamu tak mahu juga, jangan kamu halang orang yang ingin mengenali dakwah ini. Jadi ketiga-tiganya ditolak mentah-mentah oleh Raja Rodrik. Lalu berlakulah pada 19 Julai 711 Masihi, berlakulah satu pertembungan yang dahsyat antara pasukan muslimin dan juga pasukan Raja Rodrik. Walaupun kita tahu pasukan Tariq bin Ziyad adalah dalam kuantiti yang kecil, namun mereka memberikan tamparan yang hebat kepada pasukan Raja Rodrik, sehingga kan pada ketika itu tentera Raja Rodrik berteriak bermati-matian dan kata, wahai Rodrik, cepat bantu kami, kerana kami tidak mengetahui apakah kami berhadapan dengan tentera daripada langit ataupun dari bumi. Dan disebabkan semangat juang dan juga semangat ingin mati syahidnya kaum muslimin, tentera Rodrik berjaya dikalahkan dan Raja Rodrik mati di sungai. Kekalahan itu sangat memalukan tentera Gotik. Lalu mereka mengumpulkan kembali kekuatan dan tentera mereka untuk mengusir kaum muslimin pada ketika itu. Dan alhamdulillah kaum muslimin mendapat bantuan daripada Musa bin Nusair dan mereka bertempur sekali lagi, dan akhirnya kaum muslimin dapat mencapai kemenangan sekali lagi. Tapi pada ketika itu
Tariq bin Ziyad ni dia rasa tak puas hati lagi. Dia rasa belum cukup lagi ni. Jadi dia meminta izin daripada Musa bin Nuswar. Dia kata, aku nak takluk seluruh Spain, dia kata. Jadi dia memecahkan, dia membahagikan pasukan tenteranya kepada 4 pasukan yang dihantar satu persatunya di Cordoba, di Malaga dan juga Granada. So satu pasukan lagi di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad dihantar ke Toledo, yang merupakan ibu kota Spain pada ketika itu. Dan lebih kurang 2 tahun sahaja seluruhan Spain itu dapat ditakluk mudah oleh tentera Islam. Beginilah penaklukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Mana penaklukan ini bukanlah semata-mata penaklukan harta ataupun penaklukan meluaskan wilayah kuasa, tetapi penaklukan ini adalah semata-mata untuk menukar sujud sesama manusia kepada Tuhan yang Esa. Selepas kejayaan Tariq bin Ziyad membuka kota Andalus, beliau berhasrat untuk membuka hampir seluruh kota Eropah pada ketika itu hingga sampai ke kota Konstantinopel. Inilah semangat yang ditunjukkan oleh Tariq bin Ziyad berserta dengan kaum muslimin pada ketika itu, di mana mereka ingin bermati-matian membenarkan dan membuktikan walau sepotong hadis Nabi, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mahu amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jaish. Akan dibuka kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada saat itu dan sebaik-baik tentera adalah tentera pada ketika itu. Namun cita-cita dan hasratnya terkubur begitu saja apabila beliau dipanggil balik oleh khalifah pada ketika itu dan untuk balik ke Damsyik. Jadi dia pun balik ke Damsyik dan menguburkan impian dia untuk membuka kota Eropah, dan beliau meninggal di kota Damsyik itu. Sinonim dengan nama Tariq bin Ziyad, pasti antara kita pernah mendengar kisah Tariq bin Ziyad membakar kapalnya untuk menghidupkan semangat perjuangan dalam diri tentera dia. Rata-ratanya kebanyakan ustaz yang bercerita mengatakan bahawa cerita sebegitu tidak masuk akal dan tidak logik. Kerananya ada 2 sebab. Yang pertama adalah kerana Tariq bin Ziyad ini seorang pahlawan Islam yang mengetahui hukum hakam Islam, dan dia juga mengetahui bahawa kapal yang dimilikinya itu bukanlah kapal milik dia. Sebahagiannya adalah milik Raja Julian dan juga sebahagiannya adalah milik dan harta kerajaan itu sendiri. Jadi dia tidak bolehlah memperlakukan sewenang-wenangnya harta kerajaan itu. Yang keduanya, Islam tidak mengajarkan umat dia untuk melakukan pembaziran. Jadi disebut dalam surah Al-Isra ayat 27 yang mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan syaitan itu sangat ingkar pada Tuhan dia. Jadi merujuk kepada 2 ni, saya percaya bahawa cerita ini adalah cerita yang tidak masuk akal. Yang mengatakan cerita ini timbul disebabkan para sejarawan mencari apakah punca, apakah sebenarnya titik tolak kejayaan Tariq bin Ziyad bersama tenteranya. InsyaAllah setakat itu saja untuk hari ini dalam Saturday Sirah, dan semoga cerita-cerita ini menjadi penguat dan juga pengingat serta manfaat untuk kita semua. Stay awesome and Assalamualaikum.